Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak cerita pasal social media kan. Okey, banyak hari ni kita ada social media, sama ada kita secara personal ataupun untuk kita exposekan atau war-warkan bisnes kita kan, banyak kita gunakan. Okey, memang dari satu segi bagus kita gunakan social media ni untuk kita punya kembangkan bisnes kita. Tapi kadang-kadang bila kita scroll dalam contoh Facebook feed kita, kita tengok post-post daripada kawan-kawan kita yang ada bersama kita. Dan kadang-kadang kawan-kawan kita ni bukan orang yang rapat dengan kita. Kadang-kadang mereka tu tak berapa rapat dengan kita, mungkin atas sebab kawan atas kawan kan, dia pun nak berkenalan dengan kita dan sebagainya, dia pun masuk jadi kawan kita dan kita pun accept dia. Jadi bila kita tengok feed mereka ni, kita tengok kadang-kadang yalah, manusia ni suka mempamerkan kejayaan masing-masing tau. Ada yang pamerkan kereta, ada yang pamerkan rumah, ada yang pamerkan bisnes mereka kan. Jadi ada satu pendapat yang mengatakan bila kita pamerkan benda-benda ni, kita nak bagi semangat kepada orang supaya orang boleh berjaya macam dia yang mempamerkan benda tu. Cuma saya kadang-kadang saya nak tanyalah, kadang-kadang saya pun sendiri merasa benda tu. Apabila kita tengok benda-benda ni semua, kadang-kadang instead of kita rasa kita nak berjaya macam dia, akan timbul satu keraguan dalam diri kita. Kita akan katakan macam, oh dia ni aku tak berapa kenal dia. Kalau kenal senang, kalau kenal kita tahu dia ni kereta fake ke, kereta rumah tipu ke apa, kita tahu kan. Ni masalah kita tak kenal dia sangat, tapi dia menonjolkan dia punya kejayaan. Jadi kita instead of kita rasa macam nak jadi macam dia, akan timbul satu persoalan dalam diri kita. Kita akan kata, oh kenapa aku ni contohnya seorang yang berniaga, kenapa aku ni dah berniaga lama tapi aku tak jadi macam dia, kan? Ataupun aku buat bisnes yang sama, ataupun tapi aku tak macam dia kan, aku tak dapat capai kejayaan macam dia. Kenapa dia berjaya, aku tak berjaya kan? Jadi instead of kita jadikan satu semangat pada diri kita, kita telah jadikan benda tu sebagai satu akibat yang akan menyebabkan kita lemah semangat dan kita dah mula ragu-ragu dalam diri kita. Jadi sebenarnya ragu-ragu dalam kehidupan ni tak bagus. Bila kita ragu-ragu, susah kita nak bergerak ke depan. Okey? Jadi ini saya rasa majoriti orang akan rasa benda ni lah. Tapi kalau tak ada, alhamdulillah lah. Tapi kalau ada orang yang menonton ni yang rasa bila dia tengok kejayaan orang lain, dia dah mula rasa doubtful pada diri dia. Jadi saya nak syorkan ada beberapa perkara yang kita boleh buat pada diri kita. Okey, kita jangan kata yang kejayaan dia tipu, dia ni pinjam kereta sewa, kalau rumah sewa, jangan fikir benda tu. Kan macam saya kata awal tadi, kalau kita tahu dia secara peribadi, kita boleh katalah dia ni pinjam kereta, sebenarnya dia pakai kereta biasa je tapi dia pinjam kereta mewah kan. Sebenarnya ni rumah yang dia tunjuk tu pun rumah sewa kan. Jadi kalau kita kenal dia tak apa. Kita tak kenal dia kan, kita tak kenal dia, cuma kita yalah, orang kata sama ada dia Insta famous ke apa ke, tapi kita macam saya kata tadi, instead of kita rasa semangat, kita rasa jadi doubtful. Doubtful, ragu-ragu dalam diri kita. Jadi ada beberapa perkara lah yang saya cadangkan kita buat. Okey, yang pertama, kita start list down semua kejayaan-kejayaan yang kita dah buat dalam hidup kita. Sebenarnya kita ni banyak kejayaan yang kita dah buat dalam hidup kita. Kita list down. Okey, first kali kita list down kejayaan dalam kita sebagai seorang individu. Okey, daripada zaman kita sekolah, zaman kita masuk universiti, zaman kita dalam kerjaya kita list down. Okey, apa yang kita dah berjaya. Okey, dari segi kerjaya kita. Okey, pertama. Yang kedua, kita list down kalau kita berniaga, kita list down daripada kita start berniaga, apakah kejayaan-kejayaan yang kita dah laksanakan dalam perniagaan. Mungkin saya pasti mesti ada kejayaan. Takkanlah orang berniaga langsung tak berjaya kan.
kita list down kejayaan apa kita hadapi. Mungkin kejayaan tu kita jangan list down dari segi harta. Kita list down dari segi macam mana kita menghadapi rintangan dalam perniagaan, obstacle, ujian dalam perniagaan kan, kita hadapi, kita list down apa yang kita dapat, macam mana kita hadapi perkara ni. Okey, so kita list down contoh bagaimana relationship kita dengan keluarga kita kan, dengan anak kita, dengan our life partner, isteri atau suami kita. Kita list down. Jadi bila kita start list down kejayaan-kejayaan kita yang ada pada kita, InsyaAllah bila kita tengok orang tu punya keadaan, kita tak adalah rasa hilang semangat. Yang penting sekarang ni kita tak nak hilang semangat. Instead of kita hilang semangat, kita akan rasa macam dia dah sampai tahap kejayaan macam tu, saya mungkin belum dari segi harta, tapi saya ada kejayaan lain yang saya dah capai dalam kehidupan saya. Jadi bagi saya kejayaan saya itu lebih penting daripada apa yang saya nampak physically pada dia orang lah. Jadi ini salah satu cara, ada beberapa saya ulang balik sekali, kita list down kejayaan-kejayaan pada diri kita, sama ada secara peribadi, apa yang kita dah capai dalam kehidupan kita secara peribadi, dalam kerjaya kita, dalam perniagaan kita, contoh kalau kita orang berniaga, dalam keluarga kita, dalam hubungan kita dengan kita punya partner kita dan sebagainya. Jadi itulah kaedahnya bagaimana kita nak mengatasi sifat keadaan ragu-ragu bila kita tengok dalam social media keadaan orang-orang yang so called berjaya dalam kehidupan dia. Okey, so harap mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang saya cakap tadi kita dapatlah praktikkan dalam kehidupan kita. Okey, itu sajalah. Sekian dari saya. Kalau rasa suka saya punya video, bolehlah like video saya, subscribe channel saya. Itu sajalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.